Nama saya Anwar Ibrahim. Tiap malam berita utama. Saya macam bintang utama dalam televisyen TV3. Sudah dengar tadi sebahagian disampaikan oleh Cikgu Bat tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi dalam negara kita ini, kita kena faham kita dah merdeka lebih setengah abad. Dunia sekarang menuntut perubahan. Semalam saya baru balik daripada Tunisia. Tunisia, ingat masa Tunisia kebangkitan rakyat Arab itu bermula di Tunisia. Presiden nama Ben Ali, isteri dia nama Laila. Rosmahan Malaysia. Dan ketua Al-Nahdah gerakan kebangkitan dan menang dalam pilihan raya baru-baru ini, dulu dibuang ke luar negara, Al-Sheikh Rashid Ghanouchi. Sekarang menjadi ketua penasihat utama kerajaan baru yang menang dalam pilihan raya baru. Dia jemput saya pergi jumpa 60 ahli parlimen, jumpa setengah daripada jemaah menteri untuk bincang. Sudah dulu bawah Ben Ali, Tunisia ni macam Malaysia. TV3 Tunisia tiap-tiap malam cerca si Syekh Rashid Ghanouchi. Hanya setelah pemimpin zalim dan rasuah tumbang, baru rakyat bangkit pilih pemimpin mereka mahu. Jadi saya balik semalam terus ke Kuantan. Minggu lalu saya dengan Azizah balik daripada Turki atas undangan Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan. Perdana Menteri jemput saya, siapa dia? Bekas Anduan Bidara Sungai Buloh. Tapi alhamdulillah kawan-kawan di luar dia terima. Minta saya berucap di pejabat Perdana Menteri Dolma Baceh, pejabat Perdana Menteri Istana Sultan Abdul Hamid dulu di Istanbul. Dia minta sampai ke ucapan di situ. Jumpa dia bincang. Memang saya sahabat dengan Perdana Menteri, tapi hebat dia itu bukan kerana ketegasan. Dia tak macam sini melalak mengata kampung kami ini benci pada Israel, tetapi bila jumpa Presiden Bush, Presiden tak ada beraninya. Ya, berdagang dengan Israel boleh, tapi tuduh kita. Tapi tak apa, itu memang kerja dia. Nak heran apa? Minggu ni saya sokong Israel, minggu sudah saya Cina, minggu depan saya Hindu. Ya, ini kerja UMNO, hidup dia dengan fitnah. Sudah, sebab itu saya nak rayu. Apa ada kekuatan? Ada wang? Saya tidak ada wang. Saya 8 tahun Menteri Keuangan. Tanya Fauzi, belah tahun Menteri, ada tanam, ada balak, ada saham, ada syarikat. Saya tidak ada. Jadi kau tuan-tuan minta, saya tak ada. Apa yang ada? Kuasa saya tak ada. Jadi media tak ada. Hari-hari saya dicerca, 1 minit tak boleh bagi penjelasan. Apa punya media? Dalam Quran, Fir'aun dengan Nabi Musa, itu Fir'aun bagi laluan, bagi pandangan dia. Saya langsung tak boleh. Hari-hari dicerca, tak ada ruang jawab. Tapi di luar negara, Tunisia, kerajaan dia sambut. Di Turki, Perdana Menteri. Kemudian Presiden Abdullah Gül minta saya dengan Azizah jumpa dia. Perdana Menteri bincang. Yang hebat dia, saya kata, tegas satu. Tetapi yang hebat, dia boleh jumpa saya, terus peluk. Alhamdulillah, Allah, berair mata dia. Saya syukur bagi pihak keluarga kami dan rakyat Turki. Anda dibebaskan dari fitnah jahat di Malaysia. Fitnah siapa? Siapa yang fitnah saya di Indonesia? Ya, mereka tahu. Tapi kita kena tunggu 3 tahun nak dapat penghakiman. Alhamdulillah, berkat doa. Dan saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan sini pun banyak yang doa. Tapi 3 tahun, dicerca, dia akan siap money, DNA.
Bocor tak bocor, hari-hari sampai dah muak dah dengar. 3 tahun pun tak ada benda, tapi cukup dicerca dan diangkat. Dia terus menerus. Ni malam ni ada lagi cerita, keluar besok berita sudah tahu. Ya, ada lagi cerita. Serbu masuk bilik, kau tu sorang-sorang dakwah. Kemudian nak tuduh haluan. Haluan dengan apa? Haluan ketil. Apa ni UMNO, sudahlah ni. Jawab isu kita bangkitkan. Saya kata jadi Turki hebatnya sebab apa? Tayyip Erdogan jadi Perdana Menteri 10 tahun yang lalu. Masa menang parti dia, parti keadilan Turki, dia dalam penjara. Dia keluar penjara, dia angkat jadi Perdana Menteri. 3 tahun jadi Perdana Menteri, pendidikan percuma. Dulu kena bayar PTN, pinjaman mara, hutang sana. Nak belajar, siapa nak belajar? Anak orang miskin belajar. Negeri kaya, hebat, pertumbuhan ekonomi hebat, pemimpin-pemimpin kaya-kaya. Rakyat nak masuk universiti kena hutang, belum kerja kena bayar. Kalau tidak diskat, berapa ribu anak-anak kita yang dibatalkan hak keluar negara, pasport impounded sebab tak bayar hutang PTN. Di Turki dalam masa 3 tahun, kita UMNO perintah lebih 50 tahun. Dulu masih boleh, sekarang tak boleh. Pelajaran percuma. Dulu ada beasiswa, mahasiswa, sekarang tak ada. Tayyip Erdogan di Turki 3 tahun. Sekarang di Turki pelajaran rendah sampai universiti percuma. Boleh buat sebab pemimpin amanah, pemimpin berjiwa rakyat, pemimpin tak rasuah, pemimpin tak zalim dan angkat orang. Sebab itu ada keberkatan. Ini yang disebut dalam Al-Quran dan menjadi tunggak dalam dasar PAS yang diumumkan oleh Presiden PAS Tugu Abdul Hadi Awang. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kebajikan, melimpah nikmat oleh Allah SWT. Ya, 10 tahun merdeka kena bayar. Kalau ada kerajaan yang baik 3 tahun pendidikan percuma. Saya jumpa dia 2 minggu sudah. Lepas saya bercakap, dia kata, "No, saya minta Menteri Kewangan tanya pendapat Menteri Kewangan Turki." Saya kata, "Ada hal apa?" "Saya nak ada cerita. Saya itu sakit," kata dia. "Oleh kerana saya Perdana Menteri, saya pergi hospital terbaik, saya dapat pakar terbaik, tetapi orang kampung saya tak dapat." Jadi dia kata, "No, saya tak boleh terima ya." Jadi saya kata, "Macam mana?" Dia minta saya jumpa Menteri Kewangan. Menteri Kewangan jumpa saya, minta pendapat rancangan bagaimana dia nak tubuh bangunkan hospital di tiap pekan kecil, bukan tinggal hospital, dengan kemudahan yang baik, dengan kemudahan kelengkapan cukup baik dengan pakar-pakar. Baru dia bangga. Kata dia, "Kalau saya Perdana Menteri boleh dapat dilayan begini baik, orang kampung saya pun berhak mendapat layanan baik sebagai warga negara Turki." Sudah, ada ke pemimpin kita fikir macam ni? Ya, beza. Macam SBPA, ada pegawai kerajaan ni semua, pegawai tinggi, gaji 40,000. Hari ini gaji 40,000. Naik berapa? 40,000 lagi, jadi 80,000. Pegawai negara, ketua susun negara, ni menteri, daripada 40,000 naik 80. Gaji menteri sekarang dah 80 dengan allowance semua. Tapi kerani sekolah, cikgu sekolah rendah, pegawai rendah balik perbandaran, naik 40 ringgit. Ya, sudah. Apa dia? Sistem apa macam ni? Ini rakyat kita bukan kuli, bukan hamba. Saya nak bagi tahu lah ya. Dia boleh hina saya, aibkan saya, telanjang saya, pukul saya, tak apa. Tetapi ni nasib rakyat macam mana? Kamu hina, masuk saya penjara 6 tahun, harga barang turun, rasuah kurang, dah lagi pelah ya. Sudah, sebab itu saya minta kawan-kawan guna hak kita dalam kebebasan. Takkan nak terkejut, tiap malam dengar berita terkejut. Dulu saya ejen Amerika, kemudian ejen Yahudi, kemudian ejen Cina,
Kata Dr. Mahathir, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jual negeri kepada China. Ni yang bagi kat tanah, kat Genting Highland Gotong saya. Ni yang bagi Bukit Tinggi saya. Kan saya sebut dulu masa saya datang ke sini, macam mana dia serang Datuk Seri Nizam, Menteri Besar yang dari PAS di Perak dulu. Oh, bagi kat China. Sebab bagi tanah, kebun. Saya, orang Melayu dia bagi, Cina miskin dia bagi. Bukan main lagi UMNO mengamuk. Tiap-tiap malam dalam televisyen, hidup Melayu. Bagaimana Menteri Besar boleh bagi kat China? Yang gunung bagi tak apa. Bukit Tinggi, China. Kerat Pulau Toman, Pulau Kedah, Bangkok Laut, semua bagi kat Tauke China. Siapa bagi? UMNO. Ada keluar TV3? Ada keluar Usaha Malaysia? Ya. Tapi kita, Tuhan bagi akal fikir. Ini yang dia boleh. Siapa yang kata Dr. Mahathir? Saya lama saya tak jawab Dr. Mahathir. Saya kesian kat dia pun tak larat. Tapi saya heran, nak apa lagi? Nak bertahan mati-mati yang tergetahnya benda. Anak kamu seorang, Malaysia, anak Melayu paling kaya di Malaysia. Kontrak Petronas puluh bilion bagi dekat dia. Apa kita orang Kuantan ni kuli semua tak? Tak ada anak kita yang cerdik boleh belajar, boleh jadi meniaga. Kita tak minta ratus juta, 10,000 tak boleh dapat. Anak Perdana Menteri 10 bilion kontrak. Itu yang seorang Petroleum Kencana Mozani. Seorang lagi Mirzan. Saya ingat, sebab itu ada stok guru bagi tahu saya Anwar. Allah maaf, Allah maha besar. Kes di antara saya kena pecat 1998 sebab Dr. Mahathir minta 2 bilion bagi ke anak dia. Saya kata, Datuk Seri tolonglah, tak boleh. Saya nak bagi macam mana satu, macam mana saya nak jawab ke orang Malaysia? Oh, sebab ekonomi meleset dan dia kontrak jadi bankrupt. Ni yang orang kampung yang ekonomi meleset ni tak bagi apa. Anak Perdana Menteri nak bagi 2 bilion. Sudah. Jadi sebab tu dia ambil daripada Petronas dan saya kena pecat. Saya reda, ada hikmah, tak ada masalah. Tetapi Allah Maha Kuasa bagi 2 bilion ke Mirzan hari ini dengan keuntungan Mirzan, syarikat keluarga Dr. Mahathir beli syarikat Arab San Miguel 2.9 bilion ringgit. Hidup UMNO, hidup Melayu. Syarikat Arab kita punya. Ya. Cek ni. Ini saya bukan TV3 kerja fitnah orang. Bukan TV3, bukan utusan. Saya tahu di fitnah. Apa reti masuk kena fitnah, kena telanjang, kena terajang, keluar fitnah orang. Tak ada mak. Saya keluar sudah boleh cek Google. Apa dia San Miguel, syarikat berasal di Filipina, kontrol Arab di Filipina dan juga di Asia Tenggara. Siapa punya? Keluarga Dr. Mahathir. Pemimpin Melayu. Lalu ni mari Kuantan ni tu imam muda pun imam UMNO. Pegang syarikat apa? Syarikat Arab. Dia cakap, inilah kita. Kalau tidak Melayu UMNO ini, siapa nak selamatkan Melayu dan Islam? Apakah nak boleh harap dengan Pakatan Rakyat, dengan PAS? PAS tak boleh harap Islam. Kerana Tok Guru Aziz ini katanya pergi sembelih babi di Kelantan. Apa? Biro Tata Negara. Orang tu belajar agama. Saya tahu nama dia. Cici punya politik. Kamu tak setuju Tok Guru Haji Awang? Boleh. Kritik dia pun boleh. Tapi apa nak aibkan dia? Pemuda UMNO. Ni kalau ada anak-anak muda pemuda UMNO, pakai. Ni rasuah begitu banyak, kamu diam. Pemimpin UMNO beri syarikat Arab, kamu diam. Tok Guru ni Aziz, kamu kata rasuah nak pergi haji. Tok Guru ni Aziz 20 tahun Menteri Besar, tanah 1 inci tak ada, balak tak ambil, syarikat tidak ada. Nak cari pemimpin macam itu tak ramai di dunia ni. Dia PAS, Musyidur Abbas, saya keadilan. Tapi saya tak boleh nafi kenyataan itu. Dia salah seorang tokoh dengan akhlak. Ya, sebab itu bila masalah Israel dia tegur, saya terima teguran dengan baik. Saya pergi jumpa dia, jelaskan, saya tak ada masalah. Dia tegur bagi nasihat baik. Tak ngepok UMNO ni munafik,
Niaga dengan Israel boleh, jumpa Perdana Menteri Israel. Saya tiba Perdana Menteri, tak jumpa mana-mana pemimpin Israel. Tapi Perdana Menteri Malaysia, Presiden UMNO, jumpa Perdana Menteri Israel. Menteri Pertahanan UMNO, jumpa Menteri Pertahanan Israel. Menteri Luar UMNO, jumpa Menteri Luar Israel. Tapi yang ejen Israel, Anwar Ibrahim, bapak kau. Itu Cikgu Bat kan? Ini kalau Cikgu Bat cakap dulu dia jadi susah. Dia panah kan? Jadi susah, kena ingat ini. Sebab itu saya kata tak boleh. Kemudian Datuk Najib kan ada pilihan, sangat ikut. Takut semua. Kita jadi pemimpin ni kena berani. Tokek besar tu rakyat kita, tahu tak? Bukan tokek kita. Kalau Perdana Menteri nak panggil tokek, nak betulkan perjanjian elektrik, tak berani. Sebab anak-anak Krishna bilion-bilion, Tan Sri Sai Mukhtar puluh-puluh bilion, ni Genting Highland puluh bilion, YTL Yotani puluh bilion. Perdana Menteri nak panggil, tak berani. 3 tahun kita lawan di Parlimen, minta panggil supaya jangan kena kadar elektrik tinggi bagi rakyat. Panggil. Kita nak jadi pemimpin ni kena berani. Ini takut dengan tokek, takut dengan media, takut dengan bini. Bini ni kita kasih tak? Kasih. Saya tadi sebelum keluar tadi, saya dengan Fauzi, kat hotel tu orang main piano. Saya pergi duduk kat je main piano, saya kata nyanyi lagu Azizah kan? Saya nyanyi sikit lagu Azizah sonok gitu lah kan, relax sikit. Ya, cantik rupamu dipandang mata. Kasih diisi itu bagus. Dia tim kita bincang, kita hormat. Tapi bukan kita takut. Pemimpin suster ini. Tapi sebab itu dia berhidup dengan setelah. Ni masalah syarikat berapa bulan? Wang siapa? Wang petani, penternak. Ni jaga lembu, jaga kambing, jaga ayam, jaga itik ni dia ni. Kuantan, orang Cina jaga babi, dapat berapa duit? Satu ekor kambing RM50,000. Ada RM5,000, ada RM50, ada cap ayam dah bagi RM10 semua, dah belayan lah RM10. Ini syarikat keluarga menteri 250 juta. 6 juta grant, 256 juta. Apa punya? Tapi boleh cakap inilah hidup Melayu. Wanita UMNO hidup Melayu. Melayu mana? Melayu anak beranak kamu saja. Kemudian Perdana Menteri sampai sekarang tak mana minta nak kan? Yang apa salahnya? Anak menteri pun nak niaga juga. Anak menteri pun nak jaga lembu juga. Anak menteri lah nak jaga minyak. Anak menteri nak jaga elektrik. Anak jaga anak lembu pun anak menteri darah juga. Kita kena bangkit, lawan, kalahkan mereka dalam pilihan raya. Itu saja yang kita boleh buat. Tak boleh. Nak kena susah, memang susah. Tapi apa susah kita berbanding dengan orang yang berjuang di Mesir. Saya cerita tadi di Turki. Dari Turki saya sumpah kat Umrah ni pun ada orang kata, mana gambar? Saya tak kelosok Kaabah, nak saya pergi Umrah. Umrah pun nak politik juga. Kita pergi nak pakai ihram, niat kita apa? Doa kita apa? Hajj mabrur, wa sa'i mashkur, wa amalan salihan, wa tijaratan lan tabur. Itu doa kita. Sampai pakai ihram, apa dia? Ihram ni maknanya semua ada persamaan. Anak raja, anak orang kampung, anak petani, semua sama di sisi Allah. Itu peringatan kepada kita. Nak takabur apa? Apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang kita ucapkan. Ya Allah, kami nak sampai ke rumah Baitul Atiq, Baitullah. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kami tidak tunduk pada semua. Tidak pada projek, tidak pada
penguasa, tidak pada special branch, tidak pada bil tata negara, tidak pada TV3. Kami tunduk kepada Allah SWT. Tak tahu. Itu yang pikat kita. Ulang ratus ribu kali sehinggalah nampak baik. Sudah. Sebab itu dia ada kesan. Kalau pergi haji, dia membawa perubahan. Snook Hogrolje, seorang pengkaji Kristian Belanda, dia mengkaji mengapa orang Jawa, orang Melayu di Indonesia bila pergi ke Mekah zaman dulu, zaman menjajah Belanda, bila balik ruhul Islam, semangat Islam, ruhul jihad, semangat perjuangan meningkat. Jadi dia kaji, dia tipu nama dia, tukar nama dia jadi Abdul Rafa. Dia nama dia Snook Hogrolje Belanda. Dia tukar, tipu nama dia, berbuah Abdul Rafa, pergi duduk di Mekah. Tok guru yang terkenal masa itu nama dia Syekh Sayyid Ahmad Khatib. Dia tengok, rupanya masa dulu orang pergi Mekah duduk kurang-kurang memang 5-6 bulan dan duduk bertahun. Ambil haji dia tak pergi seperti kita sekarang lah. Dia pergi tu pagi duduk di masjid belajar, baca kitab, ditanam semangat ruhul Islam, ruhul jihad dan perjuangan. Balik dihidupkan pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama, dan dia tiup semangat berjuang menentang penjajahan Belanda, menentang imperialisme, menentang penindasan oleh manusia ke atas manusia, bicara soal kebebasan negara dan rakyat dan Islam. Ini yang berlaku dulu. Sebab itu Bapak Muhammad Nasir ini tokoh masyhur, tokoh gerakan Islam Indonesia yang pernah jadi Perdana Menteri zaman Soekarno. Dia pernah bagi khutbah, saya masih ingat kata dia, bahawa pesantren ini pondok, kita kata, sekolah-sekolah agama rakyat dulu, pesantren itu adalah benteng akidah, akhlak dan ilmu terakhir di zaman penjajah. Semua lain tumbang. Pegawai, istana-istana raja, semuanya terpaksa tunduk kepada penjajah, tetapi ulama dan pesantren, pondok-pondok tetap pertahankan akidah umat. Ini yang berlaku bila ditulis oleh Snook Hogrolje Abdul Rafa yang menipu jadi Islam. Dia tulis Mekah in the later part of the 19th century. Fauzi jadi engineer, mining engineer, tak baca buku ni, saya nak ingat bagi saudara baca. Itu Mekah in the later part of the 19th century. Dan satu lagi, the Achinese, dalam bahasa Belanda, the Acihas. Dia tengok pasal apa orang Aceh, dia semangat Islam kuat. Rupanya tiup semangat masa haji. Itu beza dia. Dia berapa lama, berapa bulan lepas tu, maka polis Saudi maksud dapat kesan dia rupanya bukan Islam, maka dia usir keluar daripada Mekah.